Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sambung topik 3.4. Okey, tajuk tenaga dan kuasa elektrik. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak bincang soalan semalam, satu soalan saja. Yang lain-lain tu boleh cuba buat sendiri. Okey, nampak tak dia bagi set nilai. Okey, arus apabila disambungkan dengan perintang. Nampak? Lepas tu dia cakap apabila akumulator yang sama disambung pula ke perintang 3 ohm dan arus 3 ampere. Tentukan tenaga, tentukan daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Okey, daya gerak elektrik label dia DGE. Rintangan dalam simbol dia R kecil. Okey, jadi kita ada persamaan V sama dengan apa? V sama dengan E tambah IR kecil ke tolak IR kecil? Tolak. Ya ke? Tambah. IR kecil ke? Tolak. Okey. Cikgu yakin dengan awak V sama dengan DGE tolak IR kecil. Ya ke IR kecil? Tambah cikgu. Kesian tak hafal. V drop sama dengan DGE tolak V. So kita ada, dia nak DGE. So V drop ni IR kecil. E tolak IR besar. Sekejap ada orang nak masuk. Hai Izzat Amir, yang lain cikgu tak sempat baca nama. Okay, so okay, kita guna persamaan ni lah, kita buat persamaan serentak. Jadi kita nak cari apa? R kecil. Hilang pula cursor cikgu ni. R kecil dengan DGE. Ada tak value I? Ada. Value I ada. Value R ada. Bolehlah kira. So buat persamaan serentak. Buat persamaan serentak. Dia pakai rumus ni sama je. Buat persamaan serentak. Okay, so cikgu tulis balik lah Ni IR besar. Okay, so E. Cikgu ambil dari sini Cikgu ambil dari persamaan ni. DGE sama dengan I R kecil campur I R besar. Betul Okay, so yang kita nak cari DGE, I set yang pertama ialah 4 ampere ni. Awak tengok ni set pertama 4 ampere dan 2 ohm. Okay, 4 ampere kali dengan R kecil campur dengan 4 ampere lagi kali dengan 2 lah. So apa persamaan pertama kita? DGE sama dengan 4R campur 8, betul? Okay, ini persamaan pertama. Awak dah belajar matematik, ni lah masanya nak guna. Nak guna ilmu yang awak belajar tu. Okay, next. Buat persamaan kedua. DGE sama dengan IR kecil campur IR besar. Okay, set kedua. Kita ada 3 ohm dengan 3 R. Dengan 3 ampere. Okay, nampak ya? So DGE tak tahu, I kita 3 ampere darab R kecil tak tahu, campur 3 kali 3. So kita dapat
DGE sama dengan 3R campur 9. Okey, persamaan kedua. Buat simultaneous equation, boleh guna elimination ataupun substitution. So buat dulu, nanti dah dapat jawapan, boleh PM cikgu. Okay, so hari ni kita sambunglah. Okay, dapat lah. You get me? Do you get me? You get my point or not? Dapat, Cik. Dapat. Hubungan, okay. So boleh mula Okay, ni pelbagai peralatan elektrik di rumah kita. Bagi contoh peralatan elektrik. Ni apa ni? Periuk nasi. Ni apa? Oven. Oven ke? Ni apa ni? Cewek blender. Ni apa ni? Ni peti sejuk. Okey. Foto 3.6 menunjukkan pelbagai peralatan elektrik di rumah. Okey. Okey, hubungan antara tenaga elektrik, voltan, arus, masa. So apa hubungan dia? Nak tengok buku ni lam muak sikit. Okey, tenaga kuasa elektrik. Okey, ni awak boleh isi. Okey, cikgu cuba terangkan Awak berdoa lah. Okey, ni buku awak. Awak boleh berpandukan buku dan buku teks dah. Okey, sebelum ni kita ada belajar ke? E sama dengan E per Q. Ada? Okey, jadi kita jadikan E sebagai perkara rumus. So, E stay kan? E stay, Q bawa naik atas lah. Jadi kita akan dapat E sama dengan VQ. Manakala Q sama dengan IP. Sebelum ni kita dah belajar dah, arus ialah kadar pengaliran cas. Okay ni, kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi, apa hubungan antara E, VI dan T? Okay, mana datang ni? E sama dengan VIT. Bila kita ganti Q ke dalam E sama dengan VQ. Okay, so cikgu tulis sikit kat sini lah kot. E sama dengan VQ, betul? Okay, masukkan saja Q sama dengan IT. So, E sama dengan VIT. Maka dapatlah persamaan ni. So, kita ada berapa persamaan? Kalau cikgu akan namakan ni persamaan 1. Ni persamaan 2. So, kita akan dapat persamaan 3. Okey, seterusnya. Jelas kan ni? Okey, hubungan antara kuasa, voltan dan arus. Yang ni kan yang ada dalam buku awak kan? Dia tak suruh kita olah ke? Okey, daripada E ni, persamaan 3 ni, boleh dapat lagi 2 persamaan. Bila kita ganti V kat sini dengan I kat sini. Kalau dia suruh kira tenaga elektrik. Jadi cikgu nak awak tambah lah walaupun tak ada, boleh? Okay, V, apa rumus V? V sama dengan IR, betul? Okay, masukkan dekat persamaan. Saya ingat pula cikgu menulis. Cikgu kena mengajar dengan nada suara cikgu yang biasa. Sebab kalau cikgu macam cover suara cikgu, macam tak sedap didengar gitu. Okay ni, persamaan 3 ni, tu cikgu cakap. Kalau cikgu tak hafal rumus tu, cikgu terbitkan. Kalau awak perasan, setiap kali cikgu mengira, cikgu akan terbitkan rumus sebab cikgu memang tak hafal. Okey. Okey, masukkan V dalam ni. Okey, so tulis balik persamaan. E sama dengan
V kita ni V kan? V. Awak nak cikgu tulis balik ke awak pandai dah? Awak pandai dah bayangkan. Okay, masukkan saja IR dalam ni. Ni nampak ni V ni. Okay, IR salin balik IT, betul? Betul. Okay, jadi awak dapat persamaan apa? E sama dengan I Kuasa 2. RT. Okay, ni akan jadi persamaan 4. Okay. Ni akan jadi persamaan 4. Okay. So persamaan 5. Macam mana persamaan 5? E sama dengan, okay, V kita tak ganti, kita ganti dengan I. I apa? I sama dengan? V per R. Okay, I sama dengan V per R. So kita gantilah. V per R sama dengan, okay, kita sama dengan darab T lah. Okay, dapat berapa? E? V kuasa 2. V kuasa 2 over RT, betul? Okay, Betul. ini persamaan 5. Okay, awak nampak lebih banyak persamaan yang beranak, maksudnya lebih banyaklah soalan kira-kira yang awak perlu kira, jelas. Bila banyak macam ni, siapa boleh hafal, betul tak? Cikgu pun tak hafal, macam cikgu akan derive. Okay, dah salinlah kat mana-mana dalam buku awak tu. So we have 5 equation now. Okay, jap, ada orang nak masuk. Okay. Mana nak sambung ni? Okay, ni. Okay, buku teks. Belajar di LP ada masalah ke? Belajar di LP? Tak ada. Siapa tu? Fahim. Ha? Oh, Fahim. Okay dah Boleh cikgu tutup sekarang? Nampak cantik kan tulisan cikgu? Okay. Okay, so kita nak pergi pula hubungan antara kuasa. Kuasa ni simbol dia P lah, power. Voltan ni simbol dia V. Okay, voltan ni nama lain dia apa? Beza keupayaan. Okay, arus, I. Semua kenal Okay. Pernahkah anda lihat label seperti ditunjukkan di dalam foto? Ni, ada label ni. Pernah tengok ke? Pernah. Nampak ni. Okay. Ya. Okay. So ni voltage dia 200. Dah pergi kat depan, pergi. Main telefon ke, tengok TV ke, main chat ke. Pergi bagi. Tutup pintu. Okay, minta maaf ya. Okay, dekat sini ni. Watt ni, 700 watt ni, ini adalah power. Okay, power. Ni, kalau 240 volt ni, voltan lah. Sumber yang kita pasang dia, macam plug awak tu, sumber voltan dia. Okay, kalau hertz ni frekuensi. Okay, so apa kaitan dengan label ni? Label ini memaparkan voltan, kuasa elektrik. Okay, label yang terdapat pada elektrik ni, okay. Maksudnya apa? Sorry ni cikgu tutup dulu. Okay, soalan ni dia memang soalan akan tanya apakah maksud label. So watt ni kita kena tukar kepada tenaga. Okay, alat elektrik ni akan menggunakan 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila disambungkan ataupun dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Dia macam tu.
Sebab soalan akan tanya apa makna label ni. Jadi awak kena jawab, awak ambil kuasa ni, awak tukarkan perkataan kepada tenaga elektrik. Okey, contohlah cikgu uji awak 200 watt dengan 150 volt. Contoh kan. Okey, so macam mana ayat dia? Kalau ditanya apakah maksud label? Berdasarkan label. Okey ni, buat ayat ni berdasarkan label ni. Siapa nak cuba? Cikgu panggil nama lah. Ain Azwa, ada panjang lagi ke nama dia? Nurul Ain Azwa. Boleh jawab? Hello? Guys? Ni ambil contoh ni saja. Contohlah 200 volt ni cikgu pasang dekat cerik elektrik. Jadi macam mana? Kena mula perkataan, kena mula ayat dengan cerik elektrik. Okey, tadi nampak tak? Periuk nasi kan? Okey. Ain Azwa tak nak cuba jawab? Dah hilang dah? Sudah. Okey, kat sini ada Ain Syafira. Cikgu nak Ain Syafira jawab? Tak nak jawab juga. Ni Adam apa? Mama Adam apa? Tak tahu. Adam jawab Adam? Ya, cikgu. Jawab. Cerak elektrik ini menggunakan 200 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 150 volt. Ulang lagi sekali, maaf. Cerak elektrik ini akan menggunakan 200 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 150 volt. Okey. Kalau awak jawab macam tu dapat 1 markah. Okey, so sekarang kita nak berganjak lah. Kita nak berganjak kepada rumus-rumus lain. Okey. Kuasa elektrik. Ini kuasa elektrik. Okey, kuasa elektrik simbol dia P lah. Kuasa elektrik E, sorry. Kuasa P lah. Kuasa P, jadi tenaga elektrik E, masa diambil T. Okey, walaupun tak diberitahu, kena sentiasa tahu T dalam apa? T dalam apa? T mesti dalam saat. Kalau dia bagi jam, dia bagi minit, kena convert kepada saat. Tenaga mesti sentiasa dalam joule. Kalau dia bagi kilojoule, contoh 10 kilojoule kan, kena tukar kilo tu. 10 kali 10 kuasa 3. Macam tu. Okey, jadi kuasa ialah, tak ada dia bagi tahu makna kuasa kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, kadar melakukan kerja lah kalau kuasa. Betul? Ada tak jumpa definisi kuasa? Sebab tenaga ni kerja juga. Ada tak jumpa definisi kuasa? Tak ada lah ni. Kadar tenaga elektrik dibekalkan. Kuasa jumlah tenaga dipindahkan dalam masa 1 saat. Okey, so cikgu sambung kat sini Okey, kuasa ialah E per T. Okey, E per T. So tadi kita dah belajar E sama dengan VIT, ganti sahaja. Ganti sahaja ke dalam ni lah. Teruk sangat je dalam sikit. Okey, ganti masuk. Kalau ganti masuk dapat apa? Dapat persamaan di sinilah. Jelas? Okey. Bila kita ada TT, kita potong. Jadi terlahirlah
persamaan baru iaitu persamaan kuasa yang lain iaitu P is equal to, kalau cikgu suka sebut IV. Awak ikutlah awak suka siapa sebut Kalau VI ni Victoria Institution itu. Okey dah. Jadi rumus kuasa ada berapa? P is equal to ET. Yang pertama lah. Lepas tu kita derive, kita akan dapat P sama dengan IV, persamaan kedua lah. Okay, seterusnya kita nak derive pula persamaan tu dengan kita ganti I dengan V. Nampak ni, dia ganti I, dia ganti V. So cuba derive sendiri. Okay, cikgu ambil kawasan kat sini lah. Kat bawah ni. Okay, tadi kita ada apa? P sama dengan IV. Sama je step dia. Kita ganti I dulu. Kalau ganti I dapat apa? I sama dengan V over R, betul? Jadi P sama dengan V over R kali hilang. Okay, V over R kali V lah. So kita dapat apa? P sama dengan V kuasa 2. V kuasa P sama dengan V kuasa 2 over R. Okay, ni persamaan yang keberapa dah? Persamaan yang ketiga lah. Sebab tadi kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, P kita gantikan pula dengan apa? V is equal to I, R. Kita ganti V di sini. Okay, I sama dengan I, R. Betul? Okay, maka persamaan keempat kita, power, sama dengan I kuasa 2, R. Persamaan keempat. Okay, dah berapa juta persamaan dah awak belajar hari ni? Tak terkira. Tak terkira. Makin banyak persamaan maksudnya makin banyak soalan yang boleh ditanya. Oh maaf, lupa nak terang. Okay ni, unit SI bagi kuasa elektrik ialah watt. Ataupun nampak joule per second. Kenapa joule per second? Kat sini. Kat sini tenaga dalam joule. Masa dalam second. Nampak tak? Kena convert masa ke dalam second. Okey. Dah menyelesaikan masalah. Selesai. Okey, cerita pula kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alatan elektrik. Oh ni kira bil ni. Habis. Okey, jadi kita bincang soalan dululah. Nak bincang soalan buku teks ke nak bincang soalan nilam? Okey, isi dulu buku nilam awak ni. E sama dengan PT. Okey, P is equal to IV. Dah isi? Hello? Ya, cikgu. Okey, bila kita ada istilah macam tenaga elektrik, kuasa, so akan ada soalan apa itu kuasa, apa makna tenaga elektrik. Jadi cikgu nak awak carilah makna dia sebab dia mewakili satu markah. Okey, ni tenaga elektrik. Ia selalu ditukarkan kepada tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga kinetik, tenaga bunyi. Contoh tenaga haba ni kalau kita pasang dekat oven. Tenaga cahaya ni pasang kat mana? Kat lampu lah.
Tenaga kinetik ni apa contoh alat elektrik dia? Kipas. Tenaga bunyi ni radio, TV. Okey, unit tenaga mestilah di dalam joule. Okey, ni kan yang cikgu cerita tadi. V kuasa 2 T over R kan? Ni adalah sebenarnya persamaan kita derive ni. Ni persamaan ke berapa tadi? Keempat kan? Ni persamaan kelima. Ni persamaan ketiga yang kita belajar tadi. Okey, dah cikgu harap yang ini memang dia dah siap tulis. Cikgu nak awak praktis derive. Macam tu. Cuma kan ni banyak-banyak. Awak kena tahulah ni yang ending dia di sini, di sini. Okey, seterusnya ni latihan, homework. Okey, ni nak kira kos tenaga elektrik. Awak dah belajar ke kira tenaga elektrik? Dalam buku ni lah banyak. Dalam buku teks kenapa tak ada? Okey, kalau ikutkan dalam buku nilam ni memang macam ni lah sebanyak yang akan ditanya. Tapi hairan buku teks awak sikit pula Okey. Kadar kuasa, kadar penggunaan tenaga dan alatan elektrik. Dah formatif 3.4. Lepas tu dah tak ada. Muskil. Okey, lepas ni chapter 4 ke? Tengok ni. Ini soalan pemilihan lah. Bagus juga latihan dalam buku teks ni. Okey, bab 4. Keelektromagnetan. Okey, macam ni. Boleh tak petang ni kita sambung lagi kelas untuk kira kuasa tenaga sebab banyak lagi nak sentuh tapi cikgu kena baca dulu. Okey, so cikgu discuss satu soalan dulu. Lepas tu kita berhenti, nanti kita sambung 2.5 ke? Boleh 2.5? Rehat 1 jam lepas tu sambung 2.5 ya. Cikgu nak habiskan juga bab 4 ni. Bab 3. Cikgu nak habiskan bab 3 sebab cikgu nak repair lah laptop cikgu ni sebab panjang lagi perjalanan nak belajar kat rumah ni. Okay, so cikgu belanja dulu satu soalan, lepas tu kita boleh end kelas. Okay, arus elektrik. So kita ada 5 ampere. So label dulu. Ini ialah I. Dialirkan dalam unsur pemanas selama 10 minit. So dia adalah time lah. Terus tukar time kepada second. So tulis siap-siap. 10 minit macam nak tukar kepada saat. Kali 60. Dapat berapa saat? 600. Okey, 600 saat. Okey, jika beza keupayaan merentasi alat ialah 240 volt. Ni V lah. Kira tenaga elektrik yang digunakan. So dia nak kira tenaga. Okey, senang lah. Okey, tadi rumus tenaga E sama dengan yang ada V, yang ada V, ada I, ada T kan. So guna rumus V sama dengan E sama dengan VIT. Okey, masukkan saja nilai V sama dengan 240, betul? Okey, arus kita 5 ampere, masa kita 600. Tekan kalkulator dapat berapa? Hello?
Oh, sorry tak dengar. Berapa? 720,000. 720,000. Betul ke yang lain-lain? Betul. 720,000 apa? Tenaga dalam joule. Okay, ribu boleh ditukarkan kepada 720 kilojoule. Cikgu, saya pandai tulis unit SI. Boleh. 7.2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 kuasa, salah pula, kali 10 kuasa 5 joule. Okay, semak jawapan. Betul, 7,200 joule. Okay, sampai di sini dulu. Kita akan sambung kelas. Listen, kita akan sambung kelas 2.30 untuk kira bil. Lagi kira apa lagi? Untuk kira bil. Ni, mengira kos tenaga elektrik, kira bil lah. Lepas tu kita nak belajar ni, kecekapan. Lepas tu kaedah apa? Menambah kecekapan. Kecekapan alat elektrik. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okey.